Bersama saya Zawaz Yusof, rentasan berita dan antara paparan utama untuk edisi 1125. Masihkah rakyat inginkan kemenangan? Pelaburan 1MDB Brazil Sky palsu. Kemasukan pekerja Bangladesh 500,000 orang untuk apa? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kemenangan rakyat pada pilihan raya umum ke-14 lalu telah dirampas menerusi langkah Sheraton pada hujung Februari 2020. Pada masa itu, Kerajaan Pakatan Harapan sedang bertukus lumus berperang dengan serangan COVID-19. Tiada kematian. Namun sudah direkodkan dalam sejarah setelah Perikatan Nasional mengambil alih pentadbiran Putrajaya, bilangan mereka yang dijangkiti COVID-19 mencanak naik. Hari ini bilangan kes ialah 4.46 juta kes dengan 35,584 kematian. Kebetulan hari ini merupakan ulang tahun keempat terbentuknya Kerajaan Pakatan Harapan selepas hari mengundi pada pilihan raya umum ke-14. Pada hari ini, 4 tahun lalu, sebuah kerajaan baharu berjaya dibentuk atas semangat rakyat Malaysia yang telah bersama-sama bangkit menolak UMNO BN dengan memilih Pakatan Harapan dan seterusnya menyebabkan perubahan kerajaan persekutuan yang pertama sejak merdeka. Demikian menurut kenyataan Majlis Presiden Pakatan Harapan yang dikeluarkan bersama oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim Keadilan, Muhammad Sabu Amanah, Anthony Lok Siu Fok DAP dan Datuk Seri Panglima Majlis Tanggau UPKO. Kata mereka pada ketika itu tiada sesiapa yang mampu menjangka perubahan bersejarah tersebut boleh berlaku. Malah ada penganalisis yang berkata Barisan Nasional akan memenangi pilihan raya umum tersebut dengan 2/3 kerusi parlimen. Namun yang jelas semangat rakyat untuk melakukan perubahan pada saat itu telah memungkinkan perubahan yang amat bermakna dalam sejarah politik tanah air. Kejayaan yang ditempuh pada pilihan raya umum ke-14 mampu berlaku bila Pakatan Harapan mengatur strategi terbaik, menjiwai hasrat dan denyut nadi rakyat serta berusaha sepenuh daya meyakini para pengundi, ujar mereka. Menurut mereka, pengalaman pahit pengkhianatan langkah Sheraton merupakan satu pengajaran erti sebenar sebuah perjuangan. Ia wajib menyedarkan kita bahawa kemenangan bermakna menunaikan amanah dan tanggungjawab dengan cemerlang. Kita juga perlu waspada terhadap kelompok dan puak yang tidak senang dengan kemenangan rakyat, ujar Majlis Presiden. Pada masa yang sama, Majlis Presiden mengulangi pendirian bahawa rang undang-undang anti lompat parti perlu dibentang dan diluluskan parlimen bagi mengembalikan keyakinan rakyat terhadap sistem demokrasi di Malaysia. Pakatan Harapan juga komited untuk menghormati Perjanjian Malaysia 1963. Terbentuknya Persekutuan Malaysia pada tahun 1963 adalah berdasarkan kepada persefahaman dan niat ikhlas di kalangan pemimpin-pemimpin pengasas kita terdahulu untuk melihat sebuah negara Malaysia yang kemakmuran dan kemajuannya dapat dirasai bersama oleh seluruh rakyatnya. Segala peruntukan yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan yang mengiktiraf hak istimewa kepada Sabah dan juga Sarawak perlu dilaksana seperti perkara 112C dan 112D yang mana tafsirannya perlu dibuat berdasarkan niat perlembagaan dan bukannya dibuat untuk menidakkan hak Sabah dan juga Sarawak. Akhir sekali, menang, kalah dan jatuh bangun itu adalah resmi perjuangan. Pakatan Harapan akan melipat gandakan usaha, merangkul seluruh kekuatan pembangkang untuk memastikan pilihan raya umum ke-15 milik rakyat, tegas mereka. Sebagai mengimbas kembali ketika kalian sibuk bekerja untuk mencari sesuatu nasib buat tersayang, Datuk Seri Najib Razak yang ketika itu Perdana Menteri Malaysia dan keluarganya sibuk bercuti di atas kapal layar mewah bersama mereka yang kini didakwa sebagai penjarah dana kekayaan negara One Malaysia Development Berhad 1MDB. Oleh kerana kerajaan tiada duit, maka kalian mendapat hadiah cukai barangan dan perkhidmatan GST pada tahun 2015. Peduli apa rakyat marhain tersepit dalam kehidupan asalkan mereka dapat berpoya-poya disalut kemewahan yang bukan haknya. Dengan kemenangan kalian pada pilihan raya umum ke-14 lalu, terbongkar rahsia gelap
dana 1MDB dan GST dikuburkan. Adakah kalian mahu rahsia 1MDB itu terus ditutup dan terlepas semua penjarahnya sementara kalian pula mendapat semula GST? Sanggupkah kalian mengangkat bendera putih sekali lagi? Nah, soalan untuk rakyat semua. Adakah kalian mahu kemenangan lagi atau tidak? Lazimnya keuangan Wan Malaysia Development Berhad 1MDB perlu diaudit dalam tempoh 6 bulan dari penghujung tahun keuangannya yang berakhir pada 31 Mac, tetapi KPMG pada November 2013 masih meneruskan untuk mendapat maklumat yang diminta beberapa bulan sebelum itu daripada 1MDB dan tidak dapat menandatangani keuangan yang telah diaudit. KPMG ingin menyemak sama ada pelaburan luar negara 1MDB benar-benar bernilai 2.318 bilion dolar Amerika dan mengesahkannya serta menggesa untuk mendapatkan maklumat yang akan selaras dengan piawaian pelaporan keuangan dan piawaian pengauditan antarabangsa. Pelaburan yang didakwa oleh 1MDB melalui 6 nota janji hutang yang didakwa bernilai 2.318 bilion dolar Amerika kini diketahui sebagai kepingan kertas yang tidak bernilai telah dilaporkan melalui syarikat tujuan khas 1MDB Brazen Sky Limited dan hedge fund atau dana lindung nilai Bridge Global Absolute Return Fund SPC di Pulau Cayman. Bank BSI Cawangan Singapura bertindak sebagai pengurus dana. Pelaburan itu kini dikatakan sebagai palsu. Bagaimanapun, selepas pilihan raya umum ke-14, Kerajaan Malaysia memfailkan tuntutan kepada KPMG dan penggantinya Deloitte berkaitan tanggungjawab fidusiari mereka di dalam pengauditan akaun 1MDB dan SRC International Sdn Bhd SRC. Hasilnya pada 3 Mac 2021, Kementerian Keuangan mengumumkan bahawa Deloitte telah bersetuju dengan suatu penyelesaian bernilai 324 juta ringgit bersamaan 80 juta dolar Amerika pada tempoh 2011 hingga 2014. Selepas itu, pada 16 September 2021, KPMG pula bersetuju dengan penyelesaian bernilai 333 juta ringgit bersamaan 80 juta dolar Amerika untuk tempoh 2010 hingga 2012, merungkai sejarah pelaburan yang kini dikatakan palsu. Pada bulan Mei 2016, Pengawal Selia Keuangan Singapura, The Monetary Authority of Singapore, MAS, telah menutup Bank Switzerland BSI custodian bagi pelaburan di Brazen Sky yang kononnya anak syarikat 1MDB kerana melanggar undang-undang anti pengubahan wang haram. BSI merupakan satu daripada 4 bank utama yang dikenakan tindakan kawal selia yang tegas oleh MAS terhadap urusan mereka berhubung dengan 1MDB yang menjadi pusat siasatan rasuah global. Namun pada 24 Oktober 2016, Kementerian Keuangan memberitahu Dewan Rakyat bahawa sejumlah 940 juta unit amanah yang dimiliki anak syarikat 1MDB Brazen Sky Limited kononnya telah diletakkan dalam kawalan sebuah bank antarabangsa setelah BSI Singapura ditutup. Dalam jawapan bertulis Parlimen kepada Ahli Parlimen Petaling Jaya Utara, Tony Phua, kementerian itu berkata bahawa seorang pengurus dana bertanggungjawab ke atas wang yang sebelum ini diletakkan di BSI Singapura. Sebuah bank berlesen antarabangsa telah diberi mandat untuk bertindak sebagai bank custodian untuk mengambil alih daripada BSI, katanya lapor The Malay Mail. Bagaimanapun, ia tidak mendedahkan nama bank baharu itu. Ahli Parlimen DAP itu meminta kerajaan menyatakan nama bank yang telah mendapat hak penjagaan dana selepas BSI ditutup. Bagaimanapun, kementerian juga berkata bahawa unit amanah dikendalikan oleh pengurus dana yang dilantik oleh Brazen Sky dan bukannya bank itu sendiri. Pada 30 Jun 2020, bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB, Datuk Syahrul Azral Ibrahim Halmi, bahawa Brazen Sky Limited, sebuah syarikat yang diperbadankan di British Virgin Islands, ditubuhkan oleh pembiaya beruan Low Teck Joe atau Jolo dan rakan sekutunya sebagai sebahagian daripada muslihat untuk mengalihkan pelaburan 1MDB dalam Petro Saudi Oil Services Limited PSOSL. Syahrul memberi keterangan sebagai saksi pendakwaan dalam perbicaraan 1MDB Tanor di mana bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dituduh menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan rasuah berjumlah 2.3 bilion ringgit daripada dana 1MDB. Justru ke mana sebenarnya mendarat wang milik Kerajaan Malaysia sebanyak 940 juta ringgit itu. Sebelum itu, pada 4 April 2016, Najib berkata 1MDB tidak mempunyai hutang tertunggak. 1MDB tidak pernah gagal dalam melunaskan segala hutangnya, termasuk pembayaran faedah pinjaman, katanya dalam jawapan bertulis di sidang Dewan Rakyat.
Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Sepang Muhammad Hanifah Maidin kepada Menteri Keuangan berhubung jumlah hutang tertunggak 1MDB ketika ini dan jumlah hutang syarikat itu yang dijamin kerajaan. Menjawab soalan kedua Hanifah, Najib berkata jumlah hutang 1MDB yang diberi jaminan kerajaan adalah sebanyak 5.8 bilion ringgit. Namun pada 3 Mac lalu, Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata sehingga akhir Februari 2022 jumlah keseluruhan hutang 1MDB bernilai kira-kira 38.8 bilion ringgit merangkumi 32.3 bilion hutang prinsipal dan 6.5 bilion ringgit faedah. Katanya 1MDB tak ada hutang, kenapa tiba-tiba ada hutang sebanyak 38.8 bilion ringgit? Adakah Najib dianiaya? Tidak. Rakyat Malaysia yang sedang dianiaya. Presiden Pertubuhan Ikatan Usahawan Kecil dan Sederhana Malaysia, Ikhlas, Datuk Muhammad Rizwan Abdullah berkata pihaknya membantah dengan sekeras-kerasnya kemasukan 500,000 pekerja Bangladesh ke negara ini dan memberi amaran kepada Kementerian Sumber Manusia supaya jangan menjadi hero untuk membawa masuk pekerja Bangladesh kerana kemasukan mereka akan memberi kesan kepada ekonomi Malaysia sehingga akan menyebabkan ramai pekerja tempatan akan kehilangan pekerjaan mereka. Katanya kerajaan sebaliknya perlu menjalankan pemutihan dengan melaksanakan operasi pembersihan terhadap pendatang tanpa izin yang terlalu ramai di negara ini. Beliau mendakwa pekerja asing ini meninggalkan kerja kilang dan melakukan kerja lain seperti membuat wiring dan meneroka hutan. Katanya Ikhlas dan beberapa badan bukan kerajaan NGO akan berhimpun dan membuat bantahan besar-besaran jika kerajaan meneruskan tindakan membawa masuk 500,000 orang pekerja Bangladesh ke dalam negara ini. Beliau juga menyeru Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya tidak bekerjasama dengan kerajaan berhubung isu pengambilan pekerja asing ini. Laksana pemutihan, kerajaan dapat hasil. Kenapa nak ambil yang baharu soalnya? Menurut laporan Berita Harian pada 5 April lalu, Malaysia akan menerima 500,000 pekerja Bangladesh secara berperingkat pada bulan itu. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan dipetik media sebagai berkata kemasukan mereka sudah dimulakan. Difahamkan Malaysia dan Bangladesh memeterai memorandum persefahaman MOU pada Disember lalu berhubung pengambilan pekerja Bangladesh berkuat kuasa 5 tahun sehingga Disember 2026. Terdahulu, Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC menuntut supaya kerajaan menangguhkan kemasukan pekerja asing ke negara ini, khususnya 500,000 pekerja Bangladesh itu. Setiausaha Agung MTUC Kamarul Bahri Mansur berkata, sebaliknya kerajaan perlu terlebih dahulu menjalankan kajian impak kemasukan pekerja asing ke negara ini terhadap pekerja tempatan. Lapor Berita Harian. Beliau bimbang kemasukan 500,000 pekerja asing dari Bangladesh itu akan menyebabkan aktiviti buruh paksa tidak dapat dikawal dan memberi kesan kepada ekonomi Malaysia, malah menyebabkan pekerja tempatan kehilangan pekerjaan. Kamarul Bahri berkata MTUC amat bimbang dengan ketibaan 500,000 pekerja Bangladesh dengan alasan oleh kerajaan ia adalah permintaan daripada majikan yang memerlukan pekerja asing untuk meneruskan operasi syarikat. Beliau membangkitkan bahawa MTUC pada tahun 2015 sudah membantah kemasukan pekerja Bangladesh seramai 1.5 juta orang dengan alasan sama iaitu permintaan syarikat. Sebaliknya MTUC mencadangkan kerajaan memberi tumpuan melatih pekerja tempatan dan menaikkan skala gaji. Bagaimanapun selepas 7 tahun berlalu, kerajaan masih gagal menarik minat pekerja tempatan dan gagal menangani isu kekurangan pekerja atau sememangnya majikan terlalu mahukan pekerja asing bagi memudahkan eksploitasi pekerja asing sehingga Malaysia dikategorikan sebagai negara buruh paksa. Malaysia sudah berada dalam negara yang bermasalah berkaitan buruh paksa yang merugikan negara dengan larangan produk minyak sawit serta produk sarung tangan untuk memasuki pasaran Amerika Syarikat adalah bukti isu buruh paksa yang berlaku di Malaysia, tegasnya. Menurut Kamarul Bahari, MTUC sudah memberikan pandangan ketika sesi libat urus berhubung keperluan penggajian pekerja asing pada 27 September 2021 dengan menyatakan bahawa kemasukan pekerja asing diuruskan secara G2G iaitu kerajaan dengan kerajaan dan juga bidang pekerjaan yang spesifik kepada pekerja asing. Bagaimanapun, beliau berkata MTUC curiga kerana ada pekerja asing dipercayai diambil sebagai pekerja am tetapi diarahkan sebagai pemandu kenderaan, penyelia, kerani dan sebagainya sedangkan pekerjaan itu sepatutnya diisi oleh rakyat tempatan. Menurut statistik Tenaga Buruh Malaysia, bilangan penganggur di negara ini pada Januari 2022 adalah seramai 680,400 orang. Ketua
Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata kadar pengangguran adalah 4.2% iaitu penurunan daripada 4.3% pada November tahun lalu. Sementara itu pengangguran di kalangan belia antara umur 15 hingga 24 tahun pula adalah sekitar 13% iaitu 3 kali lebih tinggi daripada kadar pengangguran negara. Di manakah logiknya pengambilan pekerja asing sehingga 500,000 orang ketika hampir 700,000 rakyat Malaysia sedang menganggur. Tak payahlah kita berhujah dengan bangga kononnya pasaran pekerjaan semakin pulih jika yang berduyun-duyun diambil bekerja adalah pekerja asing. Trend kadar pengangguran negara yang dikatakan semakin positif ini akan terjejas jika kerajaan terus dengan dasar liberal pengambilan pekerja asing. Jangan jadi anak di pangkuan diletakkan, kera di hutan pula disusui. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawati Yusof. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.